I believe I can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar semua, semoga kita selalu sihat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini kita memasuki PKP, Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kebersihan dan menjaga arahan-arahan yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang di mana penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, bulan yang mana dijauhkan daripada pintu-pintu neraka, bulan yang di mana kita dianjurkan untuk beribadah dan lain-lain. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk rajin beribadah, kerana kesempatan inilah kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Apalagi kita di rumah sahaja, kita perbanyakkan baca Quran, kita banyakkan ibadah-ibadah lainnya. Kalau boleh baca Quran itu targetkan minimum satu juzuk satu hari, dan ibadah lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tajuk kita, iaitunya fiqh ibadah, yang bagi punya buku teks itu muka surat 131, pelajaran yang ke-11, Ad-Darsul Hadiyah Asyar. Pelajaran yang ke-11 iaitunya khutbah Jumaat. Jadi nanti apa yang kita belajar sekarang ini, seperti biasa, buat nota ya. Salin terjemahnya tu ke dalam buku nota masing-masing. Okey, kita pergi ke sebelahnya. Ini A, Ta'rifu khutbatil Jum'ah, pengertian khutbah Jumaat. Khutbatul Jum'ah, khutbah Jumaat ialah khutbatani yakhtubul khatibu bi arkani wa syuruti makhsusatin qubayla salatul jumu'ati ba'da waqt az-zuhri. Khutbah Jumaat ialah dua khutbah yang disampaikan oleh khatib dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan sebelum solat Jumaat selepas masuknya waktu zuhur. Jadi ini bagi lelaki biasa mendengar khutbah Jumaat ya. Yang mana kalau pada solat Jumaat, khutbah Jumaat ni diadakan sebelum solat Jumaat dilaksanakan. Jadi khutbah dulu baru solat, beza dengan solat Id. Solat Id ni kita solat dulu, lepas tu baru khutbah. Itu khutbah Aidilfitri ya. Dan di bawah sini B, dalil disyariatkan khutbah Jumaat minal kitab, daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itu adalah lebih baik untukmu jika kamu mengetahui yang sebenarnya. Minas sunnah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ati khutbataini yajlisu bainahuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan dua khutbah pada hari Jumaat dan duduk di antara keduanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, seperti yang kita sebut tadi, bahawa khutbah ni diadakan sebelum solat Jumaat, dan itu nanti akan ada dua khutbah. Di antara dua khutbah itu khatib akan duduk sebentar atau sekejap ya. Apa yang dibaca oleh khatib itu
Iaitunya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Lepas tu kita pindah ke muka surat sebelahnya. Muka surat 133 C, hukum khutbah Jumaat. Hiya wajibatun, ianya adalah perkara wajib. Wala tasihhu salata illa biha, dan tidak sah solat kecuali dengannya. Makanya khutbah Jumaat ni itu adalah perkara wajib. Kalau dalam solat Jumaat tiada khutbah, maka tidak sah solat Jumaat namanya. Di bawahnya lagi di syurutu sihhati khutbatil Jumu'ah, syarat sah khutbah Jumaat yang pertama al-qiyamu ma'al qudrati. Dilakukan dalam keadaan berdiri ya. Ini bagi yang mampu. Jadi khutbah tu, khatib itu dalam keadaan berdiri. Yang kedua, taqdimul khutbataini ala salati, mendahulukan dua khutbah sebelum solat. Yang ketiga, ini tertutup, ini tak terambil ya. Okay, yang ketiga ni at-taharatu ya. At-taharatu minal hadasi wan najasi, suci daripada hadas dan najis. Yang keempat, sitrul aurati, menutup aurat. Yang kelima, antakuna arkanil khutbataini bil lughatil arabiyyah, bahawa adalah rukun dua khutbah itu disampaikan dalam bahasa Arab. Yang keenam, al-muwalatu bainal khutbataini, berturut-turut di antara dua khutbah. 7, ayasma'a arkanal khutbatain arba'un, khutbah itu hendaklah didengar oleh 40 orang ya. Yang ke-8, antakunal khutbatani fi waqti zuhri, bahawa adalah dua khutbah pada waktu zuhur. Ini syarat sah khutbah ya. Jadi yang kesemua 8 ini kena ada. Apakah berdiri dalam menyampaikan khutbah, ini bagi yang mampu ya. Ini tadi seperti tadi, mendahulukan dua khutbah. Yang ketiga, khatib itu mesti suci. Kalau berhadas, jadi khutbah itu nanti boleh jadi tidak sah. Yang keempat, mesti menutup aurat. Yang kelima, ada rukun khutbah itu disampaikan dalam bahasa Arab. Ini berturut-turut, ini ada 40 orang, ini disampaikan pada waktu zuhur. Jangan pula kita dengar nanti orang khutbah tapi waktu asar kan. Itu dah di luar apa yang disyariatkan oleh Islam. Muka surat sebelahnya 134, di sini ada I, arkanul khutbatil jumu'ah, rukun khutbah Jumaat. Jadi kalau disebut rukun bermakna kalau tertinggal maka khutbah ni batal ya. Rukun ni benda yang mesti ada, benda yang wajib ada dalam sesuatu ibadah tu. Contoh rukun solat, bermakna kalau tinggal satu maka solat batal. Rukun wuduk, tertinggal satu maka wuduk batal. Begitu juga dengan rukun khutbah, tinggal satu maka khutbah jadi batal. Okey, yang pertama adalah hamdallahi fihima, memuji Allah dalam dua-dua khutbah. Contohnya alhamdulillah. Nanti selepas ni saya akan tunjukkan yang mana itu rukun khutbah ya. Yang kedua, as-salatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihima, ada berselawat kepada Rasulullah pada dua-dua khutbah. Nanti ni. Yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa ka'ayyakulul khatib, wasiat dengan takwa dan khatib boleh mengucapkan. Ni contoh ya, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Ini hanya satu contoh sebab kalimat wasiat ni banyak bentuknya. Yang keempat, qiraatan ayatan kamilatan minal Quran, membaca ayat secara sempurna daripada Al-Quran, fi ihdal khutbatain, pada salah satu dua khutbah, wa afdaluha, dan sebaiknya fil khutbati tsaniyah, dan sebaiknya pada khutbah yang kedua. Jadi ayat Quran ni kena ada. Yang kelima, ad-du'a lil mu'minin fil khutbati tsaniyah, berdoa untuk orang-orang mukmin, orang-orang beriman pada khutbah kedua. Okay, sekarang kita akan lihat yang mana itu rukun khutbah itu. Ini saya ambil daripada webnya Jaiz. Tajuknya ialah Isra' dan Mi'raj menguatkan iman. Okay, ini 20 Mac yang latest lah, yang terbaru di website itu.
Jadi yang pertama tadi alhamdulillah. Ni pujiannya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Ini adalah selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi ini rukun khutbah yang kedua, itunya selawat. Yang ketiga tadi wasiat. Ni. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ini contoh wasiat ya. Sebab wasiat ni banyak. Ustaz pun kalau di Indonesia itu di kampung atau di dekat-dekat bandar ustaz atau di negeri ustaz selalu dijemput ya untuk khutbah ini. Kalau di Malaysia ni kan khutbahnya kita membaca teks, tapi ada juga satu-satu ustaz ni, satu-satu guru kita ni kalau mereka khutbah tanpa teks. Tu hebat kan. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakannya adalah tidak guna teks ya. Jadi kami secara bebas menyampaikan apa yang ada di dalam fikiran kami. Jadi setiap ustaz-ustaz atau siapa yang memberikan khutbah di Indonesia itu mesti membuat persiapan dulu. Jadi itu seronok menyampaikan khutbah ini. Kita kena ada ilmu untuk dalam menyampaikan khutbah ini. Jadi ini tadi wasiat ya. Contoh wasiat tu nanti amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu pun boleh juga. Lepas tu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pun bahagian daripada ayat Quran ya. Ni ayyuhalladzina amanu ni pun ayat Quran sebab di sini qala Allah Taala. Ini ayat Qurannya. Jadi di sini pada khutbah pertama ni ada 4 ya. Ada 4 rukunnya, ada pujian, alhamdulillah, ada solawat, Allahumma salli wa sallim. Yang ketiga wasiat, ittaqullah usikum. Yang keempat ni firman atau ayat Quran, ada 4. Ni pada khutbah pertama. Pada khutbah kedua kita terus ke bawah. Ni khutbah kedua. Pada khutbah kedua ni yang pertama pujian, alhamdulillah. Ini pujian. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Ini yang kedua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ringkas saja takut nanti terpanjang pula video ni. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum. Yang ketiga ni adalah wasiat. Yang keempat waqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu. Yang keempat dan ni yang kelima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi ada 5 rukun ya. Kalau rukun ni tertinggal maka khutbah batal. Kita teruskan kepada buku teks ya. Muka surat sebelahnya 135 Sunanu khutbatil Jum'ah. Sunat khutbah Jumat. Yang pertama, ayyusallimal imama inda dukhulil masjidi wa ala man yaqraba 'alal mimbar. Imam memberi salam ketika masuk masjid dan kepada orang yang dekat dengan mimbar. Ini bagi sesiapa yang biasa khutbah, kena bagi salam. Yang kedua, al-khutbatu 'alal mimbari qa'iman. Khutbah di atas mimbar kena dalam keadaan berdiri. Jadi ada nanti dalam satu keadaan khatib ni boleh duduk ya. Itu memang keadaan yang tertentu sahaja. Sebab mungkin keuzuran atau sebab sesuatu kan. Yang ketiga al-julusu 'indal adhani 'alal mimbari qabla syuru'i fil khutbah. Nombor 3, duduk di atas mimbar ketika azan dilaungkan sebelum memulakan khutbah. Jadi kita biasa lihat kan, nanti khatib akan naik. Lepas tu khatib akan salam, azan, baru khutbah mula. Yang keempat, al-i'timadu ala sayfi aw asa aw nahwuhuma. Memegang pedang atau tongkat atau seumpamanya. Ini seperti yang biasa kita lihat ya, seperti di Masjid BSP pun ada itu tongkatnya.
5. Al-iqbalu 'alan nasi, menghadap kepada manusia atau menghadap kepada orang ramai atau menghadap kepada jemaah. Yang ke-6, rafa'as sautil fasahati wal iqtisaru fil khutbati, meninggikan suara dengan jelas dan meringkaskan khutbah. Jangan pula nanti khutbah ni sampai sejam. Susah nanti kan orang nak pergi kerja selepas tu. 7. Al-julusu bainal khutbataini, duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama, kalau dah selesai nanti duduk sekejap baca Al-Ikhlas dan lepas tu lanjut lagi khutbah kedua. Yang ke-8, ayyukhtamal khutbah biqaulihi aqimis solah. Yang ke-8 ni menutup khutbah dengan mengatakan aqimis solah. Jadi nanti pada akhir khutbah tu wala dzikrullahi akbar aqimis solah. Pun biasa kita dengar bagi yang lelaki ya. Itu pun bagi kita yang tak tertidur ya. Ada yang di antara kita ni ada beberapa segelintir orang atau sedikit orang mereka tertidur. Mereka tertidur dan mereka dikejutkan ketika orang dah selesai khutbah. Orang dah bangun, dia masih tidur. Lepas tu dikejutkan. Hai bangun. Kan susah jadi kan. Tak tahu kita apa yang dibaca oleh khatib tu kan. Salah ke betul ke tak tahu kita. Dan kita teruskan ke muka surat sebelahnya, muka surat 136 hash ya, hash al-masailul muta'alliqah asna al-khutbah. Masalah yang berkaitan atau masalah yang ada semasa khutbah. Yang pertama adalah al-kalamu, bercakap. Ni ketika khutbah disampaikan ada juga orang yang bercakap. Apa hukumnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah, apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumaat, ansit, diamlah, wal imamu yaktubu faqad laghauta, manakala imam sedang menyampaikan khutbah atau khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, maka ia telah lalai. Maksudnya kita telah membuat perkara yang sia-sia ya. Laghauta, lagha ni benda yang sia-sia. Bermaksudnya kita tak elok untuk berbicara pada waktu Jumaat. Bermakna kita tak elok bicara pada khutbah ni, pada masa khutbah ni. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, an-naumu, tidur. Ni kita biasalah tengok yang orang tertidur ni kan. Yang pertama ini yakrahun naum inda istima'il khutbah. Makruh tidur ketika mendengar khutbah ya. Jadi ni benda-benda makruh ni kita mesti jauhi. Yang B, wa yustahabbu liman nu'as ay yatahawwala min mawdi'ihi ila al-akhar. Disunnahkan bagi orang yang mengantuk untuk berpindah tempat duduknya ke tempat yang lain. Jadi kalau kita ngantuk-ngantuk, ya Allah beratnya mata ni, kita disunnahkan untuk berpindah tempat duduk supaya kita mengantuk tu hilang. Muka surat sebelahnya ini nombor 3, al-bai'u wasyira'u, jual beli. Yang pertama ni wa yakrahul bai'a ba'da zawali wa qabla julusil imami 'alal mimbar. Makruh hukumnya jual beli selepas tergelincir matahari dan sebelum imam naik ke atas mimbar atau sebelum khatib naik ke atas mimbar ya. Jadi selagi khutbah ni belum disampaikan tapi zuhur dah masuk dah, waktu zuhur dah masuk, maka itu hukumnya makruh. Yang kedua, wa yakunu haraman ba'da julusil imam 'alal mimbar in kana min ahli fardil jumu'ah. Dan haram hukumnya selepas imam duduk di atas mimbar atau khatib sudah mula menyampaikan khutbah dan dia adalah ahli Jumaat. Maksudnya kita lelaki lah. Kalau lah khatib ni sudah naik dan dah duduk dah di atas mimbar, kita pun masih menjual, kita pun masih membeli, maka itu adalah hukumnya haram ya. Yang keempat, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Yakrahul aklu wasyurbu athna'ul khutbah. Makruh makan dan minum ketika khutbah disampaikan. Muka surat sebelahnya 138, yang kelima, isti'malul ajhizati elektaruniyati. Menggunakan peranti elektronik, maksudnya handphone lah ya, atau gadget lah. Apa hukumnya? Yakrahu istikhdamul ajhizatil elektaruniyati asna'ul khutbah. Makruh menggunakan peranti elektronik atau makruh menggunakan apa-apa sahaja yang bernamakan elektronik seperti gadget, handset
laptop pada pertengahan khutbah. Ini bagi kita jemaah ya. Kecuali nanti ada petugas yang memang ditugaskan untuk memaparkan skrin. Kan ada nanti kita paparan skrin ketika khutbah, itu boleh. Itu tugasan dia. Tapi ini bagi kita yang mendengar, kita bukan petugas untuk itu. Maka ini hukumnya makruh. Lepas tu yang keenam, takhatti riqabin nas. Melangkahi leher atau bahu orang yang kita langkahi macam ni, macam di gambar ni pun kan. Apa hukumnya? Yakrahu takhatti riqaban nas. Makruh hukumnya. Jadi kalau boleh orang yang datang awal tu terus datang ke depan. Dan juga yang lambat ni jangan cari manfaat pula. Ini dahlah lambat, minta orang suruh duduk depan. Semestinya kita mesti datang awal. Kerana yang datang awal ni pahala lagi besar kan. Yang ketujuh, solatun nafilah, solat sunnah. Takrahu solatan nafilatu idza jalasal imami alal mimbar. Makruh melaksanakan solat sunat ketika imam duduk di atas mimbar ya. Amma tahiyatul masjid, adapun solat tahiyatul masjid, fa yustahabbu lahu ada'uha bi rak'ataini khafifataini. Adapun tahiyatul masjid sunat ditunaikan dengan 2 rakaat secara ringan ya. Jangan baca lama-lama pula. Ini kita baca rakaat pertama surah-surah panjang. Baca pula An-Naba, kan lama jadi. Baca dia yang ringan, contohnya Al-Kautsar. Walakin idza dakhala al-imam akhir al-khutbah. Apabila imam atau khatib telah sampai pada akhir khutbah, fa yakrahu lahu dzalik, maka makruh hukumnya. Maksudnya dah khutbah kedua ya. Dan muka surat sebelahnya yang ke-8, atasadduqu waqtul khutbah, bersedekah di waktu khutbah. La yajuzu tasadduqu waqtal khutbah li'annahu mafdhu' lil-laghwi. Tidak boleh bersedekah pada waktu khutbah kerana itu ia membawa kepada lalai. Ini mudah-mudahan ini dah tak ada lagi ya. Pada waktu khutbah tu kita kena fokus dengar, dan kotak-kotak amal ni, kotak-kotak sedekah ni, kotak-kotak infak ni, kalau yang berjalan kita berhentikan saja sebab khutbah dah mula. Bagi kita yang nak ingin berinfak, tunggulah nanti selepas khutbah, lepas solat, lepas tu bagilah, masukkanlah ke duit. Okey, ini yang last muka surat 140. Ayat hikmatu masyru'iyyah khutbatil jumu'ah. Hikmah disyariatkan khutbah Jumaat. Yang pertama, farsatu litanasuhi wat tawasi bil haqqi was sabri. Peluang untuk nasihat menasihati dan berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ini kita banyak dengar nasihat-nasihat ya. Yang kedua, majalun isalul ma'lumat min qibalil jihatil hukumiyati wa ghairiha bima fihi nafa'a lil muslimin. Ruang untuk menyampaikan maklumat daripada pihak kerajaan dan lain-lain yang memberi manfaat kepada orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Ini selalu kita dengar ya, kalau ada info terbaru biasanya dalam khutbah Jumaat tu akan ada disampaikan. Yang ketiga, fursatun litadhkiril muslimin wa ta'limi ahkamid din. Peluang ingat mengingati kepada orang Islam dengan takwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah dan mengajar tentang hukum hakam agama. Jadi itu saja perjumpaan kita pada kali ini. Seperti yang saya sebut pada awal tadi, jangan lupa buat nota seperti biasa, salin ke dalam buku nota pelajar-pelajar semua. Maaflah terlalu panjang. Yang dicatat itu hanya terjemah daripada buku teks, bukan apa yang saya sampaikan ni. Kalau pelajar catat apa yang saya sampaikan ni, berpeluh tangan, berpeluh badan ni nanti ya. Okey, jadi buatlah secara berangsur-angsur, jangan tugasan ni bertumpuk-tumpuk. Harapnya nanti naik sekolah tugasan itu, nota ni dah selesai. Okey, itu saja. Perbanyak maaf, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.